Subhanahu wa taala. Kerana dengan takwa inilah yang kita akan dapat masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudara sedang jemaat yang dihormati sekalian, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia hari ini, di bulan yang mulia bulan ini, apakah lagi kita akan masuk di 10 akhir Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berganda pahalanya. Daripada pahala kita mengerjakan pahala sunat, Allah dibagikan pahala sebagaimana fala fardu. Kita mengerjakan amalan fardu, Allah Subhanahu wa taala digantikan ganjaran pahalanya sebagaimana pahala gandanya sampai 70 kali ganda. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu-pintu syurga supaya untuk memudahkan kepada bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan untuk nak masuk di dalam syurga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tutupkan pintu neraka, dan juga Allah Subhanahu wa taala ikat setan-setan. Di bulan ini juga adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, dan juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala sedia untuk nak mengampunkan dosa-dosa bagi hamba-Nya. Bulan ini juga adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, dan juga di bulan ini jugalah Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada hamba-Nya, iaitu satu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala berganda pahalanya bagi mereka yang mengerjakan malam itu sebagaimana 1000 kali 1000 bulan, ataupun 83 tahun 4 bulan. Saudara sedang jemaat yang dihormati sekalian, maka kita berada di bulan Ramadan tahun ini, banyak-banyakkanlah kita bubukkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwasanya ibadat kita di dalam bulan Ramadan tahun ini, kita agak bahwasanya ibadat Ramadan yang terakhir. Sebab kita tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala nak masih taruh lagi ke umur kita untuk kita berada di bulan Ramadan tahun depan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala nak ambil umur kita belum kita sampai di bulan Ramadan yang lagi akan datang pada tahun depan. Maka kita bubukkanlah, banyakkanlah amal-amal ibadat, amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita akan dapat bahagia hidup kita di akhirat yang kekal selama-lamanya. Saudara sedang hadirin yang dihormati sekalian, kita penuhkanlah, berhargakanlah masa-masa yang ada yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di dalam bulan Ramadan. Kita penuhkanlah dengan amalan-amalan kebaikan, dengan kita mengerjakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dan kita menjauhkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Berapa perkara yang kita patut buatnya di dalam bulan Ramadan, setengah daripadanya iaitu dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah satu fardu
yang Allah Subhanahu wa taala difardukan kepada kita sebagaimana difardukan kepada umat-umat Nabi yang dulu. Bulan Ramadan juga puasa adalah siapa-siapa yang begitu puasa beriman dan yakin bahawa akan dapat pahala, akan hendak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap akan ampun dosanya. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia yang puasa bulan Ramadan betul-betul beriman kepada Allah dan juga harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni akan dapat diampun dosanya yang telah lepas. Ini menunjukkan bahawasanya bulan ini Allah akan ampun dosanya bagi hamba-hambanya. Juga perkara-perkara yang kita patut mengerjakan di bulan ini, iaitu dengan kita banyakkan qiyamul lail, iaitu kita semaya tarawih dan juga kita maya tahajud. Kita sekarang masih ada lagi beri peluang kepada kita 10 hari yang mana setengah daripada saudara kita sudah semaya tarawih penuh daripada awal hingga pada akhir. Setengah saudara kita hanya pada awal bulan sahaja, kemudian tak ada masa sibuk dengan kerja, tak boleh nak semaya tarawih. Kita harus ingat bahawasanya semaya tarawih tidak ada di dalam bulan yang lain. Walaupun kita nak semaya sekalipun tidak boleh malaikat di dalam bulan Ramadan ini sahaja. Maka ambil peluangkanlah masa yang masih ada lagi untuk kita, penuhkanlah kita dengan qiyamul lail, dengan kita semaya tarawih dan juga kita baca Al-Quran, berzikir, semaya tahajud dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia yang berdiri mengerjakan ibadat di sebelah malam, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampun dosanya yang telah lepas. Dan juga daripada perkara yang patut kita buat di dalam bulan ini, iaitu kita kena banyak bersedekah. Afdalus sedekah sedekah fi Ramadan. Lebih baik sedekah iaitu sedekah di dalam bulan Ramadan. Dan juga kita jariah, yang mana hadis Nabi kata, iza mata ahadukum in qata amaluhu illa salasah sadaqatun jariyah al ilmu yang fa'u bihi waladun salih yad'u lahu au kama qala. Apabila seseorang itu mati, maka putuslah amalan dia. Malaikat 3 perkara yang masih duk sapa lagi pahala walaupun dia sudah di dalam kubur, iaitu yang pertamanya sedekah jariah, sedekah buih khairat jariah. Yang kedua iaitu al-ilmu yang fa'u bihi, ilmu yang beri manfaat. Dan yang ketiga iaitu waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada ibu bapaknya. Juga di dalam bulan Ramadan menggalakkan kepada kita untuk kita bagi makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebagaimana hadis Nabi, man fatara shaim, siapa dia yang beri makanan kepada orang yang berbuka puasa, falahu ajru ghairu ayyankas minhu syai'an, maka pahala bagi orang yang makan makanan yang kita beri buka puasa tak kurang sikit habuk pun kita dapat, yang demo dapat banyak mana kita pun akan dapat sebanyak itulah. Juga di dalam bulan Ramadan yang kita sepatut, iaitu kita kena ambil peluang masa luar kita dengan kita banyak baca Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga di dalam ini, bulan ini khasnya pada akhir bulan 10 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Rasulullah tidak
putus semasa dia hidupnya beriktikaf di masjid. Apakah lagi di dalam 10 bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat daripada Aisyah, taharrau lailatul qadri fil witri min ashir awakhir min Ramadan. Rasulullah suruh kita cari pada akhir 10 Ramadan hari ganjil, iaitu 21, 23, 25. Kerana di dalam itu adalah malamnya, iaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala bagi mereka yang bekerja betul dengan pada malam Lailatul Qadar, iaitu 1000 bulan. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir 10 Ramadan menghidupkan ibadat dan juga gerak isteri-isterinya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana pada malam Lailatul Qadar berganda-ganda pahalanya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabatnya. Pada satu ketika Rasulullah cerita kepada sahabat berkenaan sebuah kisah, ada seseorang yang soleh daripada Bani Israel. Mereka itu habis masanya 1000 bulan dalam keadaan jihad fi sabilillah. Sahabat apabila dengar cerita berkenaan dengan banyaknya umur orang zaman dulu dan juga seterus dalam berjihad fi sabilillah, pahalanya sangat banyak, rasa duka citalah, rasa cerirulah, kerana umat Nabi umurnya 60 hingga sampai 80 saja. Dan juga ada satu riwayat yang lain bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama apa orang yang paling soleh di kalangan daripada Bani Israel, yang mana mereka itu habis masanya selama 80 tahun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tidak melakukan dosa sekalipun. Maka mereka itu ialah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Khadir alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka sahabat dengar Nabi duk cerita, rasa cemburu dengan amalan-amalan ibadat mereka yang sangat banyak serta juga umur yang sangat panjang. Maka menunjuklah Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi salam membaca suratul Qadar, yang mana di mana Allah taala bagi rahmat pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan kamu tahukah apakah malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang mana pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menunjuk kata 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan lagi bagi mereka yang mengerjakan amal ibadat betul pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala ganjar pahalanya 83 tahun 4 bulan. Juga hadis yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia yang berdiri buat ibadat betul dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosanya yang telah lepas. Ulama mengatakan, caralah manakah untuk kita nak dapat malam Lailatul Qadar? Tiap-tiap malam sekurang-kurangnya kita sedekah 20, 50 kok tiap-tiap malam. Sekurang-kurangnya tiap malam kita semaya sunat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat.
Sekurang-kurangnya tiap-tiap malam kita baca qul huwallah 3 kali, maka insya-Allah 10 akhir yang mana sebagaimana hadis Nabi kata suruh kita cari 10 akhir ada malam Lailatul Qadar, maka insya-Allah kita akan dapatlah satu daripadanya, iaitu malam Lailatul Qadar. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya pada malam Lailatul Qadar ini Jibril turun ke bumi bersama-sama dengan kumpulan malaikat, memberi salam dan juga berdoa untuk rahmat kepada setiap hamba yang berdiri malam, yang beribadat pada tengah malam, berzikir, bersalawat, bersedekah, semaya tahajud dan sebagainya. Dan juga daripada ibadah Bait Saleh radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya beliau pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Baginda menjawab, ialah adanya pada bulan Ramadan. Tidak ada malam Lailatul Qadar, hanya ada di dalam bulan Ramadan itu sahaja. Dan juga pada bulan Ramadan pada malam yang ganjil, malam 21, malam 23, dan pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosanya bagi mereka yang beribadat kepada Allah, harap pahala daripada Allah. Dan pada malam itu udaranya bagus, udaranya molek hingga sampai fajar. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ara'aita alimta ayy Lailatul Qadar ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbu fa'fu anni. Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah saya tak temu dengan malam Lailatul Qadar, maka apakah yang saya akan buat? Rasulullah kata, kamu bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbu fa'fu anni. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala ampun dosa, karena Allah Subhanahu wa taala suka ampun kepada dosa hamba-Nya. Apabila seseorang Allah taala ampun dosanya, maka cucilah daripada dosa. Inna at-taibu minaz zambi kaman la zamban lah. Orang yang berdosa apabila taubat kepada Allah, Allah terima, maka seolah-olah dia tidak ada dosa. Dengan orang yang tak ada dosa inilah yang akan dapat masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk kita nak ampun dosa di atas dunia ada 2 cara. Yang pertama, dengan kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum daripada hadis Nabi kata, rugilah bagi orang yang hidup di dalam bulan Ramadan dan tidak diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana di dalam bulan Ramadan amalan-amalan ibadat kita Allah Subhanahu wa taala sedia untuk nak ampun dosa. Dan kalaulah kita hidup di atas dunia Allah taala tak ampun dosa, maka di akhirat kita akan kena bakar di api neraka sebelum daripada kita akan boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah kita amal ibadat khasnya di dalam bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan yang lagi akan datang. Hitungkanlah amalan kita yang ada pada diri kita banyak mana, penuhkanlah tiap-tiap masa, tiap-tiap minit. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, bilalah banyak manakah amalan yang kita ada sekarang ni sebelum daripada kita dibilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dibilai di hadapan Allah tidak lagi bergunanya, maka kita hitung sebelum daripada kita mati. Karena orang yang mati, amalan yang akan dibawa, kebaikan yang kita buat di atas dunia ini sajalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Orang yang tak rugi iaitu orang yang beriman kepada Allah dan juga beramal dengan amalan yang baik dan juga berpesan-pesan dengan kebaikan dan bersabar. Manusia ada 3 masa di atas dunia. Masa yang telah lepas dah, yang kita tak ada boleh ambil klik mari dah. Dan yang kedua, masa sekarang yang mana kita ada untuk
kita nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tiga iaitu masa yang lagi akan datang yang kita tidak tahukah adakah masih lagi Tuhan nak taruh umur kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sedang jemaat yang dihormati sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwanya, yaitu dengan kita mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita dan kita meninggalkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapat bahagia hidup kita di alam dunia yang sementara ini, dan juga kita akan dapat bahagia hidup kita di alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Dengan munasabah kita hari ini, banyak-banyakkanlah kita buat amal ibadat kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Juga pada hari ini saya ada minta bantuan kepada saudara dan juga saudari untuk membeli tanah wakaf, membuat bagi pelajar anak-anak yatim dan fakir miskin. Mudah-mudahan sedekah jariah yang saudara bagi kepada kami pada hari ini dapat ganjaran dan juga balasan yang tidak terhingga kepada saudaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.